Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya akan bacakan beberapa hadis daripada bab taswiyatus sufufi wa tertibuha. Meluruskan saf dan mentertibkan saf. Ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bitaswiyati sufufi ashabihi sallallahu alaihi wasallam fi salah. Wa akhraja ibn Khuzaimah fi sahihi 'an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nahiyat as-saffi wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffi al-awwal kadha fi at-targhib. Wa 'inda Abi Dawud bi isnadin hasan 'an al-Bara' qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fadhakara nahwahu kadha fi at-targhib. Bara bin Azib berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke penjuru saf-saf kami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pegang bahu dan dada kami untuk meluruskan saf kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, la takhtalifu, jangan membezakan pendirian kamu, berdiri dengan lurus dan rapat. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala juga akan selisihkan hati-hati kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengucapkan salam, menurunkan rahmat ke atas mereka yang berada di saf yang pertama. Allah menurunkan rahmat ke atas mereka yang berada di saf pertama, dan para malaikat mendoakan rahmat untuk mereka yang berada di dalam saf pertama. Bara radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat Nabi akan pergi ke penjuru saf, Nabi akan pegang bahu dan dada kami, minta kami luruskan betul-betul. Hadis seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW kata kepada kami ketika kami baru bangun untuk mendirikan salat, Nabi kata, mengapa kamu tidak mendirikan ataupun mengapa kamu tidak menyusunkan saf seperti mana saf para malaikat? Maka kami tanya, bagaimanakah saf para malaikat wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka akan memenuhkan segala ruang yang ada dalam saf pertama dahulu, barulah mereka akan membina saf kedua. Sehingga Nabi kata, kenapa kamu tidak susunkan saf seperti mana para malaikat susunkan saf? Para sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Para malaikat menyusunkan saf mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka akan memenuhkan saf pertama dulu, setiap ruang di saf pertama, barulah mereka akan mulakan dengan saf yang kedua. Yutimmuna sufuf al-awwal, mereka akan penuhkan saf pertama dulu. Wa yatarasuna fi saffi, kemudian barulah mereka akan sambung ke saf yang kedua. Hadis seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa satu hari kami telah mengerjakan solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah isyarat kepada kami untuk duduk, kemudian kami duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kamu tak buat saf seperti mana para malaikat buat saf? Maksudnya, kenapa saf kamu bukan seperti saf para malaikat? Maksudnya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan bahawa saf kamu mestilah seperti saf para malaikat, iaitu mereka akan beri, dalam hadis sebelum ni kita belajar, mereka akan penuhkan saf pertama dulu, barulah mereka ke saf kedua. Itu adalah tertib dalam saf,
Itu tertib dalam saf. Kita banyak mengelirukan satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu perintah dengan perintah yang lain kan. Jadi sunnah memenuhkan saf ni adalah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya sunnah adalah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri seperti mana para malaikat berdiri. Hadis terusnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membetulkan saf-saf kami. Seperti mana dikata orang membetulkan panah mereka. Sehingga setiap hari Nabi akan buat sehinggalah Nabi dah mula faham bahawa kami telah faham bagaimana sepatutnya kami menyusunkan saf, dan kami akan menyusunkan saf seperti itu. Maka bermula daripada itu Nabi tinggalkan kami sebab kami dah mula faham. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah maju ke depan untuk memimpin solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat seorang itu dada dia ke depan sedikit saja, dada dia ke depan sedikit saja. Maka Allah kata, wahai hamba Allah, luruskan, betulkan saf kamu. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan ubah wajah kamu, ataupun maksudnya Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kamu. Dan satu lagi riwayat daripada Nu'man radhiyallahu anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata selepas itu, Nu'man radhiyallahu anhu berkata bahawa selepas itu orang ini setiap kali solat dia akan pastikan bahu dia bercantum dengan bahu orang di sebelah dia, dan dia akan pastikan buku lali dia sama dengan rapat dengan buku lali orang di sebelah dia. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Hadis terusnya Nafi' rahmatullah alaih kata, bahawa Umar radhiyallahu anhu akan sentiasa perintahkan semua jemaah yang hadir untuk meluruskan saf, dan dia akan menghantar beberapa orang untuk pergi cek setiap saf-saf sama ada dah penuh, dah lurus. Bila mereka kembali kepada Sayyidina Umar bagi tahu dah penuh, dah saf, dah lurus, dah saf, barulah Sayyidina Umar akan angkat takbir. Ya, begitu penting sekali mereka menjaga saf mereka. Saf ni bukan perintah kecil, bukan kita boleh anggap perkara itu tak ada apa-apa kepentingan, sehingga Rasulullah SAW kata kalau kamu tidak menyatukan saf maka akan berlaku perselisihan. Dan inilah yang kita lihat hari ini, perselisihan demi perselisihan sedang berlaku dan hari demi hari bertambah. Kita tak perlu cari sebabnya jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata la takhtalifu, jangan kamu membezakan saf kamu ataupun tidak lurus dan rapatkan, kalau tidak fatakhtalifa qulubukum, maka hati kamu akan berselisih. Maka inilah yang berlaku hari ini. Pelbagai perselisihan berlaku di depan mata kita hari-hari kita lihat, dan masih kita tak dapat nak faham lagi, tak dapat nak diagnose lagi apa punca dia. Problem dia sangat jelas, iaitu saf kita tidak lurus, saf kita tidak rapat. Ini penting, kena fikir. Semua pakar-pakar kena duduk, dan begitu juga setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena duduk fikir. Bila kita fikir, atas fikir risau kita, Allah Subhanahu wa taala akan buat keputusan insya-Allah. Abu Uthman Nahdi rahmatullah alaih kata, Umar radhiyallahu anhu akan perintah untuk luruskan saf, dan bila dia nampak ada orang yang tak lurus, dia kata, wahai fulan ke depan, wahai fulan ke depan, depan sedikit. Dan ini dia akan kata, dan dia kata siapa yang ke belakang, Allah Subhanahu wa taala akan ke belakangkan dia. Jangan pergi ke belakang, Allah Subhanahu wa taala akan belakangkan dia. Ini dalam bab memenuhkan saf depan. Mengapa kita kata selagi saf tak penuh jangan buat saf kedua? Maksudnya pastikan tiada ruang lagi dalam saf, baru kita bina saf seterusnya. Ini sunnah dalam saf yang kita telah lupakan. Kita anggap perkara ini tak ada perintah kata itu sabah banyak. Ini sikit saja dalam Riyadhus Salihin, dalam pelbagai kitab satu persatu, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim kan.
Yang tadi hadis saya baca tu, yang mana Rasulullah SAW kata, kenapa kamu tak nak buat saf seperti mana saf para malaikat? Hadis itu diriwayatkan wa akhraja Muslim wal arba' illa Tirmizi. Semua Muslim, Bukhari, Abu Dawud, empat sahih yang besar semua meriwayatkan hadis yang sama. Ini bukan hadis yang apa daripada kitab yang apa rare kan, bukan. Kitab daripada hadis dipanggil apa, kitab yang paling asahul kutub ba'da kitabillah kan, kitab yang paling sahih selepas kitabullah. Abu Uthman Nahdi rahmatullah alaihi kata, bila Umar radhiyallahu anhu maju ke depan untuk memimpin solat, maka Sayyidina Umar akan melihat kaki-kaki dan bahu-bahu orang yang berdiri dalam saf. Dia akan lihat sama ada bahu dengan bahu tercantum tak, kaki dengan kaki tercantum tak. Begitu pentingnya sekali sampai dia akan lihat. Ini bukan perkara yang dicipta, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Mereka kata Nabi begitu akan usaha meluruskan, merapatkan, seolah-olah kita merapat dan meluruskan anak panah. Abu Nadrah rahmatullah alaih kata, bila jemaah bangun untuk solat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan kata, luruskan saf, luruslah wahai fulan, ke depanlah wahai fulan, ataupun ke belakang sedikit, luruskan saf kamu. Allah mahukan kamu supaya kamu menegakkan, meluruskan, mentertibkan saf kamu seperti mana para malaikat mentertibkan saf mereka. Kemudian Sayyidina Umar akan baca ayat ini, wa inna lanahnu safun. Para malaikat kata, kami berdiri dalam saf. Wa inna lanahnu musabbihun, dan kami mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Surah Safat. Mereka akan, para malaikat bukan sekadar berdiri dalam saf dengan rapat dan penuh, tapi mereka akan berdiri dan mereka akan baca ayat ini, wa inna lanahnu safun, kami berdiri dalam saf, wa inna lanahnu musabbihun, dan kami bertasbih kepada Allah. Kita mendirikan salat untuk mengingati Allah. Aqimis salata li dzikri. Malik radhiyallahu an, Sayyidina Malik rahmatullah alaih kata bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu an sedang bersembang dengan dia, dan dia telah tetapkan wazifah untuk saya, iaitu allowance untuk saya. Maka telah masuk waktu salat dan waktu iqamat, aku sedang cakap, masih aku sedang bersembang dengan dia, aku tengah susun kasut aku lagi, sehinggalah mereka yang telah diberikan tanggungjawab oleh Sayyidina Uthman maju ke depan. Mereka sibuk melurus dan merapatkan saf, tugas mereka. Maksudnya di setiap saf ada orang-orang yang akan kerja mereka adalah untuk memastikan saf itu lurus. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, itu sifat malaikat ni kan. Dan mereka akan datang bagi tahu kepada Sayyidina Uthman, kata sekarang ni saf telah pun lurus. Barulah Sayyidina Uthman akan maju ke depan dan angkat takbir Allahu Akbar. Maksudnya ihtimam mereka dalam itu pun mereka bagi masa sedikit. Maksudnya mereka luangkan masa untuk pastikan saf rapat, saf lurus, saf penuh, barulah mereka akan angkat takbir. Ini Amirul Mukminin kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin kita, bukan Amirul Mukminin mereka saja, Amirul Mukminin kita. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu Amirul Mukminin kita. Kita selalu kata Amirul Mukminin zaman tu, tak, mereka ni Amirul Mukminin kita sampai kiamat. Mereka ni memegang apa ni, kedudukan Amirul Mukminin sehingga hari kiamat. Kedudukan mereka ni sampai bila-bila. Bukan kata dah habis zaman, tak. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nabi kata ikut khulafa ni,
Mereka ni adalah Amirul Mukminin kita. Sebab tu guru-guru kami bila sebut tentang mereka, dia kata begitulah Amirul Mukminin kita. Begitulah Amirul Mukminin kita sampaikan kepada kita. Begitu dengan hormat sekali kena sebut nama mereka. Mereka ni tak ada pengganti bagi mereka dah. Tak ada pengganti bagi mereka dah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan berkata, luruskan, maka Allah akan luruskan hati kamu, dan rapat-rapatkan, maka kamu akan dirahmati. Kata luruskan, Allah akan luruskan hati kamu. Rapatkan, Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dirahmati. Maksud Allah akan merahmati kamu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, di zaman kami dulu, selagi mana saf tidak rapat, selagi saf tidak rapat, solat tak akan dimulakan. Begitu sekali. Selagi mana saf tidak rapat dan tidak lurus, solat tidak akan dimulakan di zaman kami dulu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata. Salah seorang yang Nabi bagi gelaran yang paling pandai baca Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdul Aziz bin Rufai' rahmatullah alaih kata, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Sayyidina Amir bin Mas'ud Quraisy radhiyallahu anhu berdiri di depan makam Ibrahim. Maka ketika itu aku nampak ada orang berebut-rebut untuk maju ke depan, untuk pergi ke saf ke depan, berebut-rebut. Maka aku tanya, adakah ada kelebihannya? Maka dia kata, ya, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah orang tahu akan ganjaran saf pertama, mereka akan mengundi untuk dapatkan kedudukan ataupun tempat dalam saf pertama. Maju ke saf pertama, kan? Ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan semua. Perkara yang sangat asas, iaitu kalau seorang dia mendirikan solat, dalam dia solat pun dia tidak yakin bahawa setengah dia menyembah Allah, tengah dia sujud Allah pun Allah tak pelihara dia, bagaimana dia mengaku dia telah beriman bahawa Allah pelihara dia di luar solat? Di dalam solat pun kalau dia belum yakin bahawa Allah lah pentadbir yang memiliki diri nyawa kita, dialah yang memiliki nyawa virus, bagaimana penyempurnaan, bagaimana dia kata imannya sempurna. Dan iman seseorang itu kalau 99% sahaja, 1% tak ada pun Allah tak terima. Sama saja dengan iman yang seorang itu ada 1% dan 99% tidak, sama saja. Orang yang bawa iman 99% pun akan ditolak, orang yang datang dengan iman 1% pun akan ditolak, orang yang datang dengan iman 50% pun akan ditolak. Iman mesti 100%. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Tak ada, Allah tak akan terima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sikit pun tak boleh. Dia partnership ni kan, kita ada 59%, 70%, 80%, 99% Allah, 1% kita bagi orang lain pun tak boleh. Allah kata apa? Bagaimana kita kata alhamdulillahi rabbil alamin? Yang kata seorang hamba bila dia angkat takbir, dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara sekalian alam. Ni termasuk diri saya. Dalam dia punya kata-kata tu pun dia berdusta. Maksud dia kata, yalah, tapi bolehkah Allah pelihara saya daripada virus? Subhanallah. Sedangkan sekalian alam tu termasuk virus, termasuk semua apa yang ada. Di solat ni, solat. Dan kalaulah satu orang itu dalam solat dia tak yakin, maka bila dia nak yakin? Sebab tu solat ni, tuan-tuan dengar baik-baik, solat ni kita mula daripada angkat takbir, daripada bacaan surah Fatihah kita akan ingatkan diri kita balik apa? Allah pemelihara kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah sebagai Rabb kita, pemelihara kita. Kita rukuk, kita ingat balik Maha Suci Allah, Rabbil Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Tuhanku. Kita bangun balik, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Lagi sekali kita ingatkan diri kita, Rabbana, wahai pemeliharaku, lakal hamdu. Sujud,
subhana rabbiyal a'la, kita sebut Rabb lagi sekali. Bangun antara dua sujud, rabbighfirli, kita sebut Rabb lagi. Sujud balik, rabbiyal a'la lagi. Kita nak ingatkan diri kita, bukan Allah ciptakan saya saja, yang memelihara saya juga adalah Allah. Dan soalan inilah yang pertama Allah akan tanya dalam kubur, mar rabbuka, siapa pemelihara kamu dulu. Allah tak tanya man khaliquka, dulu siapa ciptakan kamu. Allah kata kamu tahu Allah, tapi dulu siapa yang jaga kamu, siapa yang pelihara kamu, siapa yang protect kamu. Dia kata be protected kan, siapa who protect you. How was you were protected, siapa yang protect kamu dulu? Allah. Kalau keluar lain kata ya Allah alhamdulillah dulu saya, sebab saya patuh itu ni jadi saya protected. Allah tak terima. Allah tahu begitu, maka malaikat akan sebat. Dia kena keluar daripada hati sebulat dengan yakin, dengan iman ala basirah, dengan yakin Rabbi Allah, yang pelihara aku dulu hanya Allah saja. Itu kena keluar. Satu Allah didik kita dalam solat kita dalam, tapi malangnya kalau dalam solat pun kita masih meragui akan Allah sebagai protector kita, sebagai Rabb kita, pemelihara kita. Bagaimana kita nak yakin di luar solat? Keyakinan dalam solat itulah yang kita nak bawa keluar solat. Malangnya dalam solat pun kita belum beriman kepada Allah. Pelbagai akal kita guna, kata tak boleh, nanti itu berlaku, ini berlaku. Allah bagi kelonggaran. Tuan-tuan, kelonggaran Allah berikan kepada mereka yang lemah iman mereka. Dan Allah kata tak apa, jangan sehingga kamu tinggalkan solat. Tapi kita yang mengaku kita telah beriman, Allah kata kami nak uji sekarang ni, kamu gagal dalam ujian. Kami uji lagi, kamu gagal lagi. Ini dah berapa tahun kita gagal tuan-tuan kan? Dah berapa tahun kita gagal dalam ujian. Dan kalau kita mati dalam keadaan ni, maksudnya kita gagal. Kita tak belajar benar-benar yakin kepada Allah kan. Ada seorang sahabat, bila dia nak dipancung kepala, dia kata izinkan aku solat 2 rakaat dulu. Dia pun tahu kalau aku solat pun dia boleh pancung kepala aku, betul tak? Tapi dia kata izinkan aku solat 2 rakaat dulu. Bila Abdul Rahman bin Muljam dah mula pusing kat Kufah, orang bagi tahu Sayyidina Ali ni, dia jaga-jaga dengan dia. Dia kata tak apalah. Dia kata yang menentukan maut adalah Allah yang di langit, bukan makhluk di bumi. Kata kau boleh buat apa, kau nak mengawal aku, tetap kalau Allah putuskan kematian untuk aku akan mati. Dan dia tikam bila ketika dia bukan diserang, dia letak kepala Sayyidina Ali bila dalam solat. Sayyidina Umar ditikam dalam solat, dan mereka Allah bagi mereka syahid, mati dalam solat. Subhanallah. Siapa tak mau? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, berpeganglah dengan sah pertama, dan kalau boleh dalam sah pertama tu duduklah di sebelah kanan, dan elaklah tempat yang bertiang. Maksudnya jangan putuskan sah tu walaupun dengan tiang. Apatah lagi kita putuskan dengan ruang kan, sengaja. Kalau ada tiang pun dikata elakkan. InsyaAllah nak masuk waktu maghrib dah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman akan kepentingan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada syafaat bagi mereka yang abaikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada syafaat. Dan Allah tak terima amalan kita kalau tak mengikut sunnah. Jangan ambil kira, jangan ambil ringan. Dalam fardu pun itu pun sunnah. Maksudnya apa yang Nabi buat saja, sama ada apa yang Nabi buat tu kita levelkan perkara tu. Allah Subhanahu Wa Taala fardukan ke, Allah Subhanahu Wa Taala hanya sunnatkan ke, ataupun dia saja perkara yang muakkad ke ghair muakkad ke, semua ni kita buat seperti mana Rasulullah SAW buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata solatlah seperti mana seperti mana aku solat kan. Itu semua adalah kita buat mengikut Rasulullah SAW. Dalam tu pun kita pilih, subhanallah kan, kalau Rasulullah pilih besok kata ini mereka yang betul-betul pegang, mereka ni saja yang aku bagi syafaat, yang lain kami tak bagi, bagaimana? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk kita menjayakan. Berusahalah. Memang perkara ni dah jadi berat hari demi hari, tapi berusahalah. InsyaAllah Allah akan bantu. Wa man jahada fa innama yujahidu lin nafsi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kamu buat usaha, kami akan buka jalan. Syarat kita kena mulakan usaha insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.